Selamat sejahtera kelas. Pada hari ini kita akan mempelajari tajuk yang baru iaitu nombor indeks. Dalam tajuk ini kita ada dua bahagian iaitu nombor indeks iaitu bahagian pengenalan dan yang kedua iaitu indeks kubahan. Mari kita lihat takrifan dan tafsiran tentang nombor indeks. Nombor indeks ialah satu sukatan statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu pemboleh ubah pada tahun tertentu berbanding dengan tahun yang lain sebagai tahun asas. Bermaksud, nombor indeks ini adalah satu bentuk perbandingan di antara dua tahun yang berbeza. Satu tahun asas, satu tahun semasa. Asas ini biasanya mengambil nilai 100. Dan nombor indeks ialah 100 kali nisbah kepada nilai asas ini. Jadi macam mana kita akan mengira nombor indeks? Nombor indeks dilabelkan sebagai I. Iaitu I dan formulanya adalah I sama dengan Q1 dibahagikan dengan Q0 darab dengan 100. Di mana Q1 ini adalah kuantiti pada masa tertentu. Dan Q0 adalah kuantiti pada masa asas. Q ini bermaksud kuantiti. Ia juga boleh jadi harga yang kita tulis sebagai P1 dibahagi dengan P0 darab dengan 100. Jadi mari kita lihat soalan yang pertama. Bilangan pekerja pada tahun 2018 ialah 2,400 orang berbanding 1,980 pada tahun 2016. Hitung nombor indeks tahun 2018 berasaskan tahun 2016. Jadi dari maklumat ini kita tahu bahawa ada dua tahun iaitu 2018 dan 2016. Kita hendak mencari nombor indeks bagi tahun 2018 berasaskan 2016. Maka, dengan menggunakan formula yang ada, tahun semasa dibahagi dengan tahun asas darab dengan 100. Ia mesti darab dengan 100. Sebab nombor indeks adalah nisbah 100 kali seperti yang telah kita sebut sebelum ini. Maka, 2,400 bahagi dengan 1980 darab dengan 100, maka kita dapatlah nilai 121.21. Ini adalah nombor indeks. Kita lihat pada soalan yang kedua. Syarikat X menjual 16,000 unit produk pada tahun 2016 dan 24,000 unit pada tahun 2018. Hitung nombor indeks yang menunjukkan penambahan pada produk A itu pada tahun 2018 berasaskan tahun 2016. Soalan minta kita mencari nombor indeks 2018 berasaskan 2016. Maka kita buat pengiraan. Nombor indeks adalah tahun semasa iaitu 24,000 dibahagi dengan tahun asas 16,000 darab 100. Maka kita dapat 150. Nilai 150 ini sebenarnya membawa maksud. Iaitu pada tahun 2018 ada berlaku penambahan sebanyak 50% daripada tahun sebelumnya. Tahun asas itu. Sebab tahun asas kan 100. Maka bila ada penambahan 150 bermaksud ada penambahan 50. Seterusnya adalah soalan yang ketiga. Sebuah kolej telah menambahkan pengambilan pelajar sebanyak 600 pada tahun 2019 daripada 2,400 pada tahun 2018. Hitung nombor indeks tahun 2019 menggunakan 2018 sebagai tahun asas. So, dari maklumat ini, kamu tahu bahawa kolej itu telah menambah pengambilan pelajar sebanyak 600. Bukannya nilai pelajar itu adalah 600, tapi dia menambah 600 dari tahun yang sebelumnya itu. Bermaksud, pada tahun 2019, jumlah pelajar yang diambil adalah 3,000.
dibahagikan dengan 2400 darab 100. Maka kita dapat jawapan 125. Seterusnya, soalan yang keempat. Harga bagi sejenis ikan ialah RM10 per kg pada tahun 2018. Diberi indeks harga bagi ikan tersebut pada tahun 2019 berasaskan tahun 2018 ialah 150. Cari harga sekilogram ikan bagi tahun 2019. Maka dari sini kita tahu formulanya ialah I, indeks nombor sama dengan tahun semasa dibahagi tahun asas darab 100. Nombor indeks telah diberi sebagai 150. Maka ia sama dengan harga tahun 2019 yang kita hendak cari bahagi dengan harga tahun asas darab 100. Maka awak buatlah pengiraan, maka awak akan dapat harga bagi tahun 2019 ialah 15. Kita lihat lagi bagi soalan yang kelima. Indeks harga bagi sebuah basikal pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010 dan 2015 masing-masing ialah 176 dan 110. Cari indeks harga basikal pada tahun 2015 berasaskan 2010. Sekarang ni kamu telah diberi indeks harga dan kamu perlu cari indeks harga pada tahun yang satu lagi. Maka kalau kamu tengok di sini, kita akan dapat lihat bahawa bagi soalan ini, kita mempunyai 3 tahun yang berbeza, iaitu 2010, 2015 dan 2018. Apabila kamu mempunyai 3 tahun yang berbeza dan indeks harganya, maka kamu akan menggunakan satu kaedah, iaitu yang pertama, kamu susun dahulu 2010, 2015 dan 2018 secara menaik. Alright, ini kaedah dia. 2010, 2015, 2018 secara menaik. Kamu lukis arrow sebegini dari 2010 ke 2015, dari 2015 ke 2018. Tetapi kat sini kamu patah balik. 2018 berasaskan 2010. Kamu patah balik. Alright, ini arrow dia. Arrow ni menunjukkan bahawa ini awal arrow ni adalah tahun asas dan arrow ini, bucu dia adalah menunjukkan tahun semasa. Jadi macam ni saya baca 2018 berasaskan 2010. 2015 berasaskan 2010. 2018 berasaskan 2015. Maka kita isilah maklumat yang diberi. Indeks harga bagi sebuah basikal 2018 berasaskan 2010 ada diberi, iaitu 176. Nampak? 176. 2018 berasaskan 2010, 176. 2018 berasaskan 2015, 110. Dan soalan minta kita cari 2015 berasaskan 2010. Jadi, pada kaedah ini, macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Kita panggil kaedah ini sebagai Lipps method. Lipps method ni nampak bentuk mulut kan? Dia macam bentuk mulut. Nampak mulut? Lips kamu, mulut. Jadi, bentuk mulut. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, kat bahagian bawah ni, 176, ianya adalah sama dengan bahagian atas ni, upper lips ni. Yang ini, kamu darabkan dengan 110 dan bahagikan dengan 100. Jadi, question mark, darab 110, bahagi 100, awak akan dapat jawapan di bawah. Macam mana tu? 176 adalah question mark, darab dengan 110 bahagi 100. Bahagi 100 ni confirm kena ada.
Maka kamu akan dapat tahu bahawa question mark kamu ini adalah 160. Alright? 160. Maka ini adalah jawapan kamu. Maka indeks harga basikal pada tahun 2015 berasaskan tahun 2010 adalah 160. Seterusnya, mari kita lihat menentu dan mentafsir indeks gubahan, bahagian yang kedua dalam nombor indeks. Indeks gubaan, kita ada I bar, kita sebut sebagai I bar. Kita ada satu garis di atas I itu. Kalau tak ada garisan, kita panggil nombor indeks. Kalau ada garisan, kita panggil indeks gubahan. Indeks gubahan ialah min pemberat bagi semua item dalam situasi tertentu. Pemberat W ialah nilai yang diperuntukkan kepada setiap perkara dalam suatu situasi yang melibatkan beberapa perkara. Pemberat boleh dinyatakan dalam pelbagai bentuk seperti bilangan, nisbah, peratusan, bacaan pada carta palang atau carta pi. Formula bagi indeks gubahan adalah I bar sama dengan, kamu nampak ni, I ini adalah nombor indeks darab dengan pemberat tambah nombor indeks yang kedua darab dengan pemberatnya dan dibahagi dengan jumlah pemberat. Yang ini kita sebut sebagai summation. Summation tu macam jumlah. Jumlah nombor indeks darab dengan pemberat dibahagikan dengan jumlah pemberat. Kamu terkejut tengok formula ni? Tak apa. Kita akan bincang. Soalan yang pertama. Jadual di atas menunjukkan indeks harga dan peratus menggunakan bahan P, Q, R, S bagi pengeluaran sejenis pi. Hitung indeks gubahan bagi semua bahan pada tahun 2019. Jadi, untuk soalan ini, kamu akan menggunakan kaedah nombor indeks darab dengan pemberat. Nombor indeks darab pemberat. Kamu nampak? Nombor indeks dan pemberatnya. Alright, so macam mana kita nak buat? Ini formulanya. Maka indeks gubahan adalah 85 darab dengan 20 tambah 120 darab dengan 30 tambah 110 darab dengan 10 tambah 80 darab dengan 40 dibahagikan dengan jumlah weightage ataupun pemberat kamu. 20 tambah 30 tambah 10 tambah 40. Maka pengiraannya di atas ini bila kita kira 9,600 dibahagikan dengan 100, maka kamu akan dapat indeks gubahannya adalah 96. Ini adalah jawapan kamu. Ini adalah jawapan kamu. Soalan yang kedua. Kamu diberi indeks harga dan pemberat. Diberi indeks gubahan untuk tahun 2019 ialah 114.5. Hitung nilai bagi B. Kamu diberi B. Jadi macam mana saya hendak cari? Kita masih lagi menggunakan formula indeks gubahan sebab soalan telah nyatakan bahawa ini adalah indeks gubahan. Okey, jadi kita darab saja macam biasa. Indeks harga darab dengan 4 tambah 111 darab dengan B tambah 105 darab dengan 6 tambah 85 darab dengan 7. Dibahagikan dengan jumlah weightage. 4 tambah B tambah 6 tambah 7. Dan kita tahu bahawa indeks gubahan kita adalah 114. Maka 114 adalah sama dengan pengiraan ini. Kita pindahkan 17 tambah B naik ke atas. Dan kita buat pendarapan.
Kita tahu kita pindahkan ni ke sini. Dan yang ini kita akan darabkan. Dan dengan menggunakan pengiraan, kita tahu bahawa 1.5 sama dengan 0.5B, maka B sama dengan 3. Jadi soalan ini masih boleh dijawab. Yang penting adalah kaedah pengiraan kamu. Algebra kamu perlu mantap. Soalan yang seterusnya iaitu soalan ketiga. Kamu diberi satu jadual. Jadual di sebelah menunjukkan harga dan pemberat bagi 4 jenis minuman pada tahun 2016 dan 2017. Cari indeks gubahan bagi tahun 2017 dengan tahun asas 2016 sekiranya nisbah minuman tin A, B, C, D sama dengan 4, 1, 2 dan 3. Kat sini dia tak bagi indeks harga, dia hanya bagi harga. Jadi untuk indeks gubahan, semestinya kamu perlukan indeks harga. Untuk indeks gubahan, awak tak boleh gunakan maklumat ni terus. Awak kena gunakan indeks harga. Maka awak kenalah cari indeks harga dengan sendiri. Jadi saya cari dahulu indeks harga bagi A. Bagi A, indeks harganya adalah tahun 2017 dibahagi dengan tahun 2016 darab 100. Maka saya dapat 110. Untuk B, RM1 dibahagi dengan 80 sen darab 100 dapat 125. Bagi C, RM1.10 bahagi dengan RM1.10 darab 100 sama dengan 100. Bagi D, RM1.20 dibahagi dengan RM1 darab 100 sama dengan 120. Maka nilai ini adalah indeks harga bagi setiap jenis minuman. Maka kita akan gunakan nilai indeks harga ini untuk mencari indeks gubahan. Oleh sebab pemberat kamu telah diberi sebagai 4, 1, 2 dan 3, maka kita akan guna 110 darab dengan 4 tambah 125 darab dengan 1 tambah 100 darab dengan 2 tambah 120 darab dengan 3 dibahagikan dengan pemberat. Maka secara pengiraannya kita akan dapat 1125 bahagi 10. Maka indeks gubahan kamu adalah 112.5. Yang ini untuk soalan ini kamu menggunakan semula kedua-dua ilmu yang kamu pelajari, iaitu di bahagian pertama nombor indeks menggunakan formula Q1 over Q0 darab 100, dan yang ini adalah indeks gubahan. Kita lihat pada soalan yang keempat. Kamu diberi tabel. Sekarang jadual di atas menunjukkan indeks harga dan pemberat bagi 4 jenis bahan pada tahun 2010 dengan 2008 sebagai tahun asas. Cari nilai untuk X dan Y jika indeks gubahan ialah 118 dan jumlah pemberat ialah 10. Jadi awak jangan panik. Kita gunakan sahaja maklumat yang diberi, iaitu indeks gubahan adalah 118 dan jumlah pemberat ialah 10. Kita menggunakan pengiraan. Indeks gubahan ialah 105 darab X tambah 110 darab 2 tambah 120 tambah darab 4 tambah 125 bahagi Y. Darab Y dibahagikan dengan, kalau yang biasa kamu akan buat X tambah 2 tambah 4 tambah Y. Tetapi untuk yang ini, awak boleh terus masukkan maklumat jumlah pemberat ialah 10. Nampak? Sebab jumlah pemberat telah diberi kepada kamu. Maka kita buatlah pengiraan. 118 sama dengan 700 tambah 105X tambah 125Y per 10. Maka kamu akan dapat satu persamaan, iaitu 105X tambah 125Y sama dengan 480. Awak pindahkan 10 ni ke sini dan 700 pindah ke sini, tolak.
Untuk bahagian yang kedua, awak akan guna X tambah 2 tambah 4 tambah Y. Maka awak dapat 6 tambah X tambah Y sama dengan 10. Maka X adalah 6 pindah ke sana jadi tolak 4. Y pindah ke sana pun jadi tolak 4 tolak Y. Jadi kita dapat satu persamaan yang baru iaitu X sama dengan 4 tolak Y. Seterusnya, awak masukkan persamaan yang kedua ke dalam persamaan yang pertama. Substitution, kaedah penggantian. Bila awak menggunakan kaedah penggantian dan mulakan pengiraan, maka awak akan dapat 20Y sama dengan 60. Maka Y sama dengan 3. Apabila dapat Y sama dengan 3, awak masukkanlah semula ke dalam X. X sama dengan 4 tolak 3, maka X sama dengan 1. Jadi dari soalan ini, kamu tetap akan dapat menjawab soalan iaitu Y sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Maka tamat sudah nombor indeks dan indeks perubahan. Kita jumpa lagi.